Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi bagi peserta kem memanah MSSD 2021. Secara atas talian bersama saya, hai Coach Muhammad Syam, Jurulatih Bertauliah Tahap 1 Kebangsaan dan lisensi bagi kejurulatihan memanah. Syukur pada Allah, pada pagi ini, Coach akan kongsikan berkenaan dengan peralatan memanah dan fungsi-fungsinya. Okey, sebelum Coach lebih lanjut, Coach akan ceritakan serba sedikit berkenaan diri Coach. Okey, Coach diberi nama Muhammad Syam bin Siddiq, dilahirkan di Kota Tinggi Johor. Coach merupakan pesara tentera udara di Raja Malaysia dari bahagian kejuruteraan pesawat, peluru pandu dan bahan letupan. Coach mula-mula memanah pada tahun 2007 di Alustar, Kedah. Sekarang Coach menjadi ketua jurulatih bagi pasukan elit SK Bandar Tinam dan juga ketua jurulatih bagi kelab memanah WOW. Itulah serba sedikit berkenaan diri Coach. Okey, kita teruskan berkenaan dengan apa yang Coach akan kongsikan. Okey, dalam memanah sebenarnya terdapat 4 kategori memanah ataupun 4 division memanah. Yang pertama, tradisional, yang sebelah kanan sekali. Yang kedua, bebo. Yang ketiga, compound. Yang keempat, recurve. Okey, hari ini Coach akan kongsikan, Coach akan fokus kepada recurve. Okey, dalam peralatan memanah recurve, Coach ada tanda, tengok pada gambar, ada lebih kurang 9 atau 10 bahagian utama peralatan memanah dalam recurve. Okey, kalau kita perhatikan, mula-mula ada stabilizer, ada arrow, ada sight, ada clicker, ada limb, ada riser, ada arrow rest, ada string dan bow stand. Ada satu peralatan yang Coach sembunyikan, iaitu pelanja button. Okey, kita terus dengan peralatan pertama, iaitu riser atau handle. Riser atau handle berfungsi sebagai bahagian tengah bow untuk menahan secara dinamik dan statik setiap pukulan limb, getaran kejutan serta mengimbangi setiap panahan. Okey, setiap kita shoot dalam memanah, dia ada getaran. Jadi getaran yang semua akan ke tengah, maksud dia semua akan ke bahagian riser. Biasanya dia berbuat daripada kayu, aluminium alloy, karbon dan fiber komposit. Okey, yang kedua, limbs. Limbs adalah satu peralatan penting dalam memanah. Berfungsi sebagai alat yang memberi tujahan secara dinamik. Dinamik itu maksud dia adalah sekata berterusan padu melalui string kepada arrow. Dibuat daripada lapisan fiberglass, lapisan karbon dan atau wood, dan bahagian tengah lapisan biasanya carbon foam atau wood. Okey, yang seterusnya adalah string. Kalau kita tengok, ada berbagai warna, gabungan berbagai warna mengikut kepada pilihan pemanah. Berfungsi sebagai alat pemegang arrow dan memberi lepasan padu semasa panahan dilakukan. Diperbuat daripada benang jenis Dacron bagi basic bow dan fast flight, dynama atau spectra bagi advanced bow, yang terdiri daripada 16 atau 18 atau 20 helaian benang mengikut kadar poundage tarikan pemanah. Biasanya bagi sekolah rendah, 16 helai sudah mencukupi. Okey, yang seterusnya adalah sight. Yang Coach tunjukkan ini adalah sight yang mahal-mahal. Biasanya bila cakap sight, mesti dalam panahan recurve mesti ada sight pin. Berfungsi sebagai alat membidik, menenang atau aiming ke sasaran. Biasanya diperbuat daripada bahan plastik, aluminium dan karbon.
Yang seterusnya, aerorest. Bila cakap aerorest, tempat rehat aero. Berfungsi sebagai tempat meletak aero. Bila tempat rehat, mengikut pelarasan semasa memanah. Biasanya dia terbuat daripada bahan plastik, besi dan aluminium. Coach harap semua boleh fokus dan memberi tumpuan kepada apa yang Coach cuba sampaikan dan kongsikan. Okey, yang seterusnya adalah pelanja button. Pelanja button adalah satu alat bagi mengawal kelenturan aero semasa aero dilepaskan. Alat ini sangat penting, terutamanya bagi panahan jarak jauh, 50 meter, 70 meter, 90 meter. Diperbuat daripada bahan plastik dan aluminium. Nama lain bagi pelanja button adalah burger button, pressure button dan cushion button. Alat yang seterusnya adalah clicker. Berfungsi sebagai alat bagi menentukan kepanjangan tarikan bagi mendapat tarikan yang konsisten. Okey, alat ini sangat penting untuk mendapat panahan yang konsisten. Biasanya diperbuat daripada pelet besi atau pelet fiber atau pelet carbon. Yang seterusnya adalah stabilizer. Okey, kalau kita tengok di stabilizer terdapat extender, short step, long step, weight dan damper. Keseluruhan stable set ni berfungsi sebagai alat bagi keseimbangan bow kiri dan kanan dan depan serta menyerap getaran semasa aero dilepaskan. Diperbuat daripada aluminium dan campuran karbon. Yang seterusnya adalah bow stand. Alat ini berfungsi sebagai tempat meletak bow. Diperbuat daripada plastik dan aluminium. Okey, ini alat yang terakhir iaitu aero. Sangat penting bagi memanah. Tiada panahan kalau tidak ada aero. Okey, aero terbahagi beberapa bahagian iaitu knock, vane, shaft dan bullet ataupun point ataupun bahasa pasar adalah mata. Dalam sukan memanah, fungsi aero adalah untuk mengetahui kadar ketepatan panahan dan markah dikira dari panahan tersebut di target face. Biasanya aero ini diperbuat daripada fiber, wood, aluminium carbon dan gabungan karbon dan aluminium, dan kadar kekakuan ataupun kadar kekerasan diukur dalam spine. Okey, itu adalah keseluruhan 10 alat-alat memanah dalam memanah recurve. Jadi, Coach sekali lagi mengucapkan tahniah kerana semua peserta dalam camp ini memberi tumpuan apa yang Coach kongsikan. Semoga ilmu peralatan memanah ini dapat memberi manfaat dan kebaikan pada semua peserta. Coach harap ilmu ini tidak hanya didengar, tapi difahami, dipelajari dan diamalkan. Selamat maju jaya. Bagi yang berminat untuk memanah, bolehlah jumpa Coach. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.